Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Setelah MB, Menteri Besar Terengganu, wakil daripada pemimpin PAS, telah dikecam oleh netizen, telah dikecam oleh media setelah beliau dianggap tidak mempunyai satu ciri kepimpinan selepas beliau berada di luar negara semasa rakyat di Terengganu, rakyat jelatannya sedang ditimpa musibah. Akhirnya satu keputusan yang dibuat, satu keputusan yang diambil oleh Menteri Besar Terengganu hari ini selepas dikecam berturut-turut. Ada yang kata di ruangan komen, MB Terengganu patut meletak jawatan, yaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri patut letak jawatan sebab tidak bermoral bercuti semasa rakyat sedang dilanda musibah. Jadi tuan-tuan dan puan semua, sebelum kita meneruskan isu hangat pada malam ini, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada kamu semua yang sentiasa menyokong channel ini. Dan tolong tekan butang subscribe kepada yang baru, like dan share video ini supaya ramai lagi yang akan tahu isu panas daripada channel ini. Oke, baik tuan-tuan dan bapak semua, kita teruskan. Menteri Besar Terengganu akhirnya membuat satu kejutan setelah dikecam, setelah diarah letak jawatan. Akhirnya ini keputusan beliau hari ini. MB Terengganu umum bantuan tunai dan baiki rumah mangsa banjir. Terbaik, ini yang kita mahu. Bantuan wang tunai akan disalurkan kepada mangsa banjir yang terjejas di Terengganu baru-baru ini, umum Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri. Menteri Besar Terengganu berkata, mangsa banjir akan menerima bantuan RM1.000 dan RM10.000, pula akan disalurkan kepada keluarga mangsa banjir yang berdepan bencana tersebut bagi meringankan beban. Untuk meringankan bebanan yang dihadapi, kerajaan negeri akan menyalurkan bantuan khas tunai sebanyak 1.000 kepada setiap KIR ataupun ketua isi rumah yang berdaftar banjir di negeri Terengganu. Bantuan RM10.000 itu pula akan diberikan kepada ahli keluarga mangsa yang meninggal dunia disebabkan banjir pada kali ini sebagai rasa simpati dengan apa yang telah terjadi. Selain daripada itu, menurut kenyataan tersebut, bantuan lain juga akan turut diteliti oleh kerajaan negeri bagi membantu meringankan bebanan mangsa banjir yang terkesan. Samsuri sebelum itu melawat mangsa banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS di Sekolah Kebangsaan SK Binjai di Kemaman pada pagi Jumat. Oke tuan-tuan dan puan semua, setelah melihat berita ini satu tindakan yang drastik, yang sangat bagus setelah walaupun menerima kecaman, walaupun ada yang mengarahkan beliau untuk meletak jawatan, tetapi akhirnya beliau tetap berdiri teguh sebagai Menteri Besar Terengganu, bahkan telah mengumumkan bantuan-bantuan baharu kepada rakyat ataupun kepada penduduk-penduduk yang terkesan banjir, di mana bantuan wang tunai akan disalurkan kepada mangsa-mangsa banjir yang terjejas di Terengganu baru-baru ini. Umum Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Dalam pada itu juga, Menteri Besar Terengganu berkata, mangsa banjir akan menerima bantuan 1.000 dan 10.000 pula akan disalurkan kepada keluarga mangsa banjir yang berdepan bencana tersebut bagi meringankan beban. Saya pikir tuan-tuan dan puan, berita hangatnya tiba-tiba letak jawatan ke apa, tetapi rupanya tidak. Akhirnya mungkin untuk menebus apa yang telah dia terima kecaman-kecaman, akhirnya tetap berdiri teguh sebagai Menteri Besar Terengganu. Akhirnya mengumumkan bantuan baharu kepada rakyat di Terengganu dan yang terjejas banjir. Apapun kita berdoa supaya supaya semuanya dipermudahkan. Tuan-tuan dan puan semua, teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Akhirnya berita baik kepada rakyat Sabah dan seluruh Malaysia. Akhirnya TYT Sabah telah dilantik dan telah diputuskan, telah dimuktamadkan hari ini. Rasmi daripada utusan Malaysia, Tun Juhar dilantik semula TYT Sabah. Angkat sumpah hari ini. Berita 23 Desember,
Tun Johar Mahiruddin akan meneruskan khidmat sebagai yang di Pertuan Negeri Sabah untuk penggal keempat dan dijadwal mengangkat sumpah di Istana Negara. Ini satu berita baik kepada rakyat Malaysia dan berita terkini yang baik diterima rakyat Malaysia daripada Istana Negara. Jadi sebelum kita meneruskan isu hangat pada hari ini, saya meminta jasa baik dan kerjasama kamu untuk tekan butang subscribe, like dan share video ini supaya rakyat Malaysia tahu ada channel tentang politik di Malaysia dan isu-isu terkini. Oke, baik tuan-tuan dan puan-puan semua, pelantikan itu sekaligus menyaksikan Tun Johar yang berumur 65 tahun memegang jawatan berkenaan lebih 10 tahun sejak dilantik pada 1 Januari 2011. Utusan Malaysia juga difahamkan istiadat itu akan berlangsung di singgasana kecil Istana Negara. Tun Johar dilantik sebagai yang di Pertuan Negeri Sabah ke-10 menggantikan Tun Ahmad Shah Abdullah. Tun Johar yang berkelulusan ijazah sarjana muda undang-undang dari Wolverhampton Polytechnic, England, pernah menyandang jawatan yang dipertua Dewan Undangan Negeri ataupun DUN Sabah pada tahun 2002 hingga 2010 dan juga timbalan yang dipertua Dewan Rakyat dari 1990 hingga 1999. Ini merupakan satu lagi lakaran sejarah terbesar di Malaysia. Pada 28 September yang lalu, Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun Sabah ataupun KDCA mencadangkan nama bekas Ketua Menteri Tan Sri Joseph Pairin Kitingan sebagai pengganti Tun Johar yang akan menamatkan penggalnya. Pada September 2020, bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman juga pernah disebut-sebut bakal dilantik yang di Pertuan Negeri selepas tidak bertanding dalam PRN Sabah. DUN Sabah juga sebelum ini meluluskan pindaan rang undang-undang. DUN Sabah meluluskan pindaan RUU Perlembagaan Negeri Sabah bagi menghapuskan tempoh perkhidmatan yang di Pertuan Negeri Sabah yang sebelum ini dihadkan kepada 2 penggal. Menurut Perlembagaan Sabah, pelantikan yang di Pertuan Negeri adalah selama 4 tahun, akan tetapi boleh dipanjangkan mengikut kesesuaian, termasuk boleh disingkirkan dengan majoriti 2/3 DUN dan dipersetujui oleh yang di Pertuan Agong. Dan pada tahun 2018, Musa Aman telah memfailkan saman terhadap Tun Johar dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal ketika itu bagi mendapatkan pengisytiharan bahawa beliau kekal sebagai Ketua Menteri yang sah. Rupanya satu sejarah pada tahun 2018 di mana Musa Aman telah membuat satu tindakan yang mengejutkan kepada Shafie Apdal dan juga Tun Johar, di mana Tun Johar adalah pada hari ini dilantik semula TYT Sabah yang sudah mengangkat sumpah hari ini. Pada tahun 2018 kita imbas kembali Musa Aman telah memfailkan saman terhadap Tun Johar dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal ketika itu bagi mendapatkan pengisytiharan bahawa beliau kekal sebagai Ketua Menteri yang sah. Sumber berita hari ini daripada Utusan Malaysia. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik di Malaysia.